Jadi malam ni aku nak share sikit tentang electrolytic cell. Bukan mengajar lah, share je lah. Aku ni belum cukup ilmu lagi. Jadi share je untuk tentang electrolytic cell, sikit je. Jadi sebenarnya apa yang aku kena share belum berkenaan electrolysis. Tapi disebabkan electrolysis tu ada berkait dengan electrolytic cell. Jadi kita ulang balik lah pada electrolytic cell. Ya. Okay, so korang boleh nampak jelas tak skrin? Kalau aku tulis ni, nampak tak? Boleh. Okay. Right. So kita terus electrolytic cell. Jadi macam aku beritahu tadi, kita sebenarnya nak bincang tentang electrolysis tapi kita kaitkan dengan electrolytic cell sebab dia berkait. Jadi kita pada electrolytes dulu. Jadi kalau korang tengok kat buku teks, maksud electrolytes yang dibagi adalah substance that can conduct electricity in either in the molten state or aqueous solution and undergo chemical changes. Electrolytes ni, kalau macam dalam exam, kita memang kena bagi tahu lah dia apa kan. Kalau definition, kita memang kena bagi tahu apa itu benda tu. Apa itu benda tu. So kita bagi tahu electrolytes are substance. Kalau kita masukkan chemical substance tu lagi bagus lah. Substance that can conduct electricity. So electrolyte ni beza dengan substance lain adalah dia boleh conduct electricity. Sama ada dalam bentuk molten state ataupun aqueous solution. Dan pada masa yang sama dia undergo chemical changes. Jadi apa beza, kenapa dia highlightkan sekali undergo chemical changes? Sebab dia ada beza dengan conductor. Kalau conductor dia tak undergo chemical changes, tapi kalau electrolytes dia undergo chemical changes. Okay. So nanti kita akan tengok macam mana tu perubahan chemical tu berlaku. Jadi kalau electrolytes tu maksudnya yang tak boleh conduct dalam segala bentuk lah. Okay. So anyway pun aku akan depend kepada buku teks sebab aku supaya korang senang nak rujuk lah. Okay. So kalau kita tengok substance electrolytes ni ada dua jenis. Satu ialah ionic compound. Yang satu adalah acid alkali. So ionic compound yang ni dia mesti dalam keadaan molten or aqueous solution. Kalau macam solid ni, solid kalau cikgu korang pun dah beritahu, dia berada dalam keadaan lattice structure di mana ion dia tu tak bergerak. Ion dia tak bergerak. So ni kalau kita pegang sudu kan, sudu tu sebenarnya dia ada metal. So dalam metal tu dia ada ion metal lah, metal ion. Ataupun mungkin sudu tu dibuat daripada sudu korang buat daripada copper ke mungkin elemen lain. Tapi dalam tu ada ion. Tapi ion tu dia statik. Korang pegang pun dia tak bergerak-gerak. Dia tak cair ke, dia tak mengalir ke, dia statik. So maksudnya dia berada dalam keadaan lattice structure, so dia tak boleh bergerak and then dia tak boleh mengalirkan elektrik. Jadi kalau sebab ion dia tak bergerak. Tapi kalau dalam ionic compound ni, kalau berada dalam keadaan molten ataupun aqueous solution, aqueous ni maksudnya dia sekali dengan air. So dia bila molten ataupun aqueous ni kita nampak dia bergerak sekali kan, dia mengalir. So maksudnya means dia ion dia tu boleh mengalir. So ion elektrik tu dia akan mengalir melalui ion yang bergerak tersebut. Dia bukan elektron tapi adalah ion. Kalau ionic compound yang bergerak adalah ion dia, bukan elektron dia. Okey? Dan yang ni pasal ionic compound tadi. Dan lagi satu asid alkali. Kalau asid alkali ni dia pun ada dua keadaan, sama ada keadaan dia ada water. Kita pun dah biasa dengan dua keadaan ni. Pertama adalah dengan water, yang satu dengan tak ada water kan. Jadi kalau tak ada water, kita pun dah belajar waktu dengan salt ataupun salt kan. Kalau alkali ni, kalau tak ada water dia tak boleh buat reaction. So dia tak ada reaction. So sama juga, kalau tak ada water dia tak boleh ada chemical changes tu. Tapi kalau dia ada water, dia akan ion dia tu boleh mengalir lah. Dia boleh bergerak dan buat perubahan chemical. Kalau covalent compound,
Kalau covalent compound ni satu, dia bukan bukan electrolyte lah, sebab dia covalent tu dia bentuk, dia wujud dalam keadaan molekul. Atom-atom dia tu wujud dalam keadaan molekul. So dia tak boleh nak bergerak dan tak boleh alihkan elektrik lah. Okay. So yang penting dalam electrolyte ni, key point dia adalah ion dia tu bergerak. Ion dia bergerak. Dan bila ion bergerak tu, ada perubahan chemical. So sebab tu kita kena tekankan sekali, ada chemical changes yang berlaku. Okay. So kalau korang tengok kat muka surat sebelah tu, 32, dia ada bagi contoh tentang itulah ada dua substance, satu ionic substance, lagi satu covalent substance. So basically covalent compound memang dia tak boleh nak elektrik lah in any state, sebab dia memang bentuk dalam molekul. Jadi kat bawah tu dia ada bagi comparison tentang conductor dan electrolyte. So kalau korang tengok sini, conductor ni electrolyte. Okay. Tadi macam aku ada beritahu sikit tadi, bahawa conductor tu dia berbeza dengan electrolyte. Electrolyte tu yang aku state dia akan mengalihkan elektrik sebab dia ada berlaku perubahan chemical. Tapi kalau conductor ni, dia alihkan elektrik tapi dia tak berlaku chemical changes tu. Sebab apa? Okay, kalau nak korang lebih nampak, terangkan apa dalam dia tu, kita bagi contoh. Contohnya, electrolyte ni adalah ionic compound macam tadi kan, asid alkali ataupun molten plumbum ke molten any metal molten. And then conductor ni contohnya metal dengan metal biasa yang korang jumpa kat rumah. Metal biasa yang korang jumpa kat rumah. So, sudu ke, mungkin bahan lain pun boleh, graphite macam pensel tu kan dalam tu graphite, so boleh juga. Anything yang dia takkan cair lah, dia dipanggil conductor. Carbon, electrode ke, semua benda tu dia ada conductor. So sebab dia boleh alihkan elektrik tanpa mengalami chemical changes. Dan kalau korang tengok juga ada dia beritahu substance that conduct electricity without undergoing decomposition. So highlight kat sini, conductor ni dia tak ada decomposition, which mean dia tak akan berpecah dia punya molekul tu. Tapi sebaliknya kalau macam electrolyte, dia akan ada decomposition of the molecule. So daripada air ni, substance ionic lattice yang bergabung tu, yang membentuk satu lattice tu, dia akan berpecah jadi ion-ion sendiri. Decompose tu berpecah, dia akan terurai, dia akan berpecah. Tapi kalau conductor, dia takkan decompose. Kalau korang letak metal, letak sudu, lepas tu nak buat satu circuit, lepas tu elektrik mengalir. So adakah dia akan cair benda tu? Sudu tu takkan cair. Itu adalah conductor. Sebab dia takkan berlaku decomposition dalam dalam benda tu, dalam substance tu sendiri. Okay, yang lain adalah kalau conductor ni, dia dapat alihkan elektrik sebab ada elektron yang bergerak secara rawak, dia boleh bergerak secara bebas. Kalau dalam English, presence of electrons that move freely. So ada elektron yang boleh bergerak freely. Tapi kalau electrolyte, dia boleh mengalihkan elektrik sebab ada ions that can move freely. Ion. Kalau electrolyte, ion. Kalau conductor, elektron yang boleh bergerak secara bebas, that can move freely. Lagi satu yang distinct kat sini, yang terakhir, electric conductor, dia akan, kalau heat dia bertambah, jadi dia punya ability untuk conduct tu akan berkurang. Tapi kalau electrolyte, kalau makin tambah heat dia, jadi dia punya ability untuk conduct elektrik pun akan bertambah. Terbaliklah. So sekali beza conductor dengan electrolyte lah. Korang ingat. Kalau nak lagi ingat, nak senang nampak kat kepala setiap kali keluar exam kan. Conductor, electrolyte. Kalau conductor ingat sudu je. Kalau aku ingat sudu. Anything lah.
ambil satu benda yang korang nampak kat sekeliling korang, yang dia something yang boleh elektrik tapi dia dia solid, sentiasa solid. Pada sudu pada aku sebagai konduktor. Konduktor tu adalah sudu. Sudu adalah konduktor. Tapi elektrolit ni aku fikir mangkuk ada, dalam mangkuk tu ada molten plumbum tu je yang aku selalu ingat macam tu je. Jadi dia automatik lah kita dapat kesan, kita dapat bandingkan sebenarnya apa beza benda tu. So bahaya kalau dalam exam kita tak dapat bezakan definisi ataupun istilah konduktor ni elektrolit tu, sebab dia boleh main kat dalam soalan tu. So sebab tu kena check balik benda ni. Okay. Dalam soalan tu kalau konduktor dengan elektrolit tu dua benda lain. Okay, jap. Okay. Jadi kita dah bincang tentang elektrolit. Elektrolit tadi iaitu benda substance that can conduct electricity. Dengan highlight dia tu undergo chemical changes lah, ada berlaku perubahan chemical. So kita dah tengok elektrolit tu. So elektrolit ni kita akan bawakan kepada proses elektrolisis. Kenapa kita bincang elektrolit tadi? Sebab kita nak masuk dalam elektrolisis. Yang ni yang fokus kita malam ni. Elektrolisis ni dia melibatkan substance elektrolit lah, benda yang boleh alihkan elektrik. Tapi pada masa yang sama dia undergo chemical changes. So kalau kita baca dalam buku teks, electrolysis is a process macam aku itu tadi, dan cikgu korang pun tekankan sekali. Kalau bagi definition, must always letak dia punya bentuk ataupun apa itu benda tu. So electrolysis, apa itu electrolysis? Electrolysis is a process. So letak proses tu awal sekali. Is a process whereby compounds in the molten state or an aqueous solution decompose into their constituent elements by passing electricity through them. Okay, jelas tak? Nampak macam pelik sikit kan? Okay, kita cuba bedah sikit. Slow. Electrolysis is a process. Dia satu proses. Whereby tu maksudnya di mana compound in the molten state or an aqueous solution. Compound yang mengalami electrolysis ni, yang undergo process of electrolysis mesti either molten state or aqueous solution. Dia mesti dua ni je. Aqueous solution ni which means dia include water lah. Water. Aqueous kena ingat water. Ada water. H plus dengan OH minus lah. Lepas tu molten state ni maksudnya pure element tu cuma dicairkan. Dan bila sambung tadi decompose into their constituent elements, dan elemen yang terlibat dalam proses ni dia berpecah, decompose, dia terurai kepada dia punya elemen yang masing-masing lah, constituent elements, by passing electricity through them, dengan mengalihkan elektrik ke dalam elemen tersebut, dalam substance tersebut. So maksudnya compound yang cair tu, macam aku beritahu tadi, electrolysis ni melibatkan elektrolit lah. So elektrolit ingat kepada ada bekas ni, dalam tu ada plumbum cair. So maksudnya dia bentuk cair je, mesti bentuk cair. Cair ni sama ada cair ataupun cair pure ataupun ada water lah. So bila air lalu dalam elektrik lalu dalam compound tu, dia akan berpecah. Dia punya elemen tu akan berpecah masing-masing. Okey, kita tengok contoh lah. Kita tengok satu contoh. Dalam buku juga, boleh rujuk juga. Okay. Okay, kat sini aku nak tunjuk sikit benda yang ramai orang mungkin akan keliru dan tak faham waktu dalam kelas. Sebab memang benda ni macam susah nak explain lah. Tapi aku nak try mudahkan supaya korang nampak. Okay, first sekali kita sebut pasal electrolytic cell yang melibatkan electrolysis lah. So yang electrolytic cell ni, apa bezanya dengan voltaic cell yang korang dah belajar sebelum ni?
adalah dia punya first kali elektron ni. Dia punya elektron ni adalah dua elektron yang sama. Kita akan gunakan dua elektron yang sama untuk membentuk electrolytic cell ni. So, contoh kat dalam buku ni dia guna karbon elektron. Karbon elektron. Karbon elektron. Dua-dua ni adalah elektron yang sama, elemen yang sama. Tapi kalau voltaic cell, beza dia dengan voltaic cell dia guna dua elektron yang elemennya berbeza. So, tu beza dia first. And then, dia punya elektron ni, mostly biasanya dia akan pakai innate elektron lah. Innate elektron. Innate elektron tu apa? Kalau kita tahu, elektron ni ada dua jenis. Satu innate, satu aktif. Innate ni satu in tu maksudnya apa? Tidak kan? So, dia tak aktif. Dia tak aktif. Kalau aktif, maksudnya dia reaktif lah. Dia reaktif. Kalau innate, elektron yang tak reaktif. Contohnya karbon. Kalau kita tengok dalam darjah kereaktifan elemen tu, karbon ni letak bawah. Dia maksudnya dia kurang reaktif. Jadi kalau kita tengok magnesium yang atas tu adalah yang reaktif lah. Reaktif metal. So kita panggil, kalau metal tu dijadikan sebagai elektron, kita panggil those elemen reaktif elektron. So sebab apa? Sebab elemen tu terletak kat atas, bahagian atas. So senang untuk untuk beraksi, reaktif. Beraktif, reaktif. Okay? So kalau macam dalam contoh lagi kita tengok apa yang ada dalam ni, kita label dulu. Ini molten lambung. Romat. Sebab ramai sebenarnya tiru tentang benda ni. Tak faham apa bezanya dengan voltaic cell, lepas tu macam mana dia berpecah, lepas tu kenapa yang tu pergi sini, yang tu pergi sini. Okay, yang tu jadi aku akan jelaskan. Lepas tu kat sini, yang panjang kita ingat bateri yang panjang, simbol panjang adalah plus, positif, yang pendek adalah minus. Okay, ingat betul. So memang benda tu tak ada kepala lah. Lepas tu, okay, so kita gerak pada proses dia. Ikutkan tinggal lagi satu. Ada satu bulb. Okay. So bila bateri ni pasang, kan? Apa yang berlaku? Bulb ni menyala. Bulb ni menyala. Jadi ni bermaksud ada berlaku pergerakan elektrik. So macam mana pergerakan elektrik tu berlaku? Sebab ada elektrolyte lah. Kita pakai elektrolyte sebagai dia punya substance untuk alihkan elektrik ni antara dua elektron ni. So kalau macam elektron ni dia adalah ni lah, dia konduktor lah, sebab dia boleh alihkan elektrik tapi dia tak decompose. Tapi yang ni, yang kat bawah ni sebagai molten PBBR tu, dia adalah elektrolyte. Kita panggil dia elektrolyte. So dalam PBBR tu ni ada dua ion, kan? Pb2 plus dan juga Br minus. Br minus. Jadi apa berlaku? Apa yang berlaku? Yang Br minus ni sebagai anion, setiap anion dalam proses ni akan bergerak kepada anode. Anode ni dia kena connect dengan positive terminal of the battery lah. So dia connect dengan positive terminal of the battery and then become anode which attract anion. Dan cation ni, cation Pb2+, dia tertarik pada cathode yang bersambung dengan negative terminal of the battery. So senang je nak ingat. First kali, kadang-kadang orang ramai terlupa tentang anion, cation, apa beza dia. So, anion ni, ingat onion, bawang. Bawang ni, kalau kita bau dia tak sedap lah kan. So, kita pandang dia sebagai benda yang negatif. So, negatif lah anion. So, cation ni, beruntung kita ada miskat kat sekolah kita kat Matap. Jadi, miskat ni, kita nampak seorang yang selalu ceria kan, positif lah orangnya. So, cation adalah positif risiko kita. Okay. So tu tentang ion dia.
Tapi kenapa dia bergerak kepada anion dan kenapa dia pergi kepada cation? Dua-dua ni. Kenapa anion pergi kepada anode dan kenapa cation pergi kepada cathode? Sebab yang ni, anode ni, dia connect dengan positif. Jadi positif, dia akan tarik negatif. So, dia akan tarik anion lah, anion. Dan sebaliknya, yang negatif ni, yang cathode ni, dia connect dengan negatif terminal, which is negatif akan tertarik dengan positif. Jadi, dia akan tarik PB lah. PB2 plus sebagai cation. So, positif tarik negatif dan negatif tarik positif. Jangan tengok pada dia punya elektrod. Elektrod ni sebenarnya tak ada nilai pun. Dia punya dalam kita nak tentukan ion mana yang bergerak, kita tengok pada yang ni. Okay, punya benchmark. Kalau tak ada ni, kita tak dapat jawab ni. So, kenapa dia punya nama anion? Kenapa dia punya ni nama cation? Terbalik dengan voltaic cell kalau korang perasan. So, sekali, anion adalah anode. Kenapa ni anode? Ni cathode. Terbalik dengan voltaic cell. Kalau anode tu keyword dia adalah dia memberi elektron. Dia melepaskan elektron. Itu kunci kata dia. Apa-apa sekalipun dalam voltaic cell, dalam elektrolysis cell ni, walaupun nampak terbalik, tapi benda satu yang sama, korang akan perasan, anode ni dia akan melepaskan elektron, which is undergo reduction lah. Anode mesti reduction. So dia bukan sebab dia connect dengan positif, dia akan jadi cathode ke, ataupun dia connect dengan negatif terminal dia akan jadi anode. Tak, no. Dia sebab dia lepaskan elektron, dia undergo reduction, so it is called as anode. Whereby, kalau cathode ni, dia sifat dia adalah menerima elektron. Cathode adalah untuk menerima elektron. So kita bagi tahu tadi, positif attract negatif. So cathode ni positif, dia akan terima elektron negatif. So dia akan dapat tu elektron tu. So kita panggil dia cathode. So undergo reduction lah basically. Alright. So tu cara nak ingat benda tu. Sampai clear tentang benda ni. So okay, kita go through terus. Basically dalam ni ada lead bromide BbPr2 dan then pecah pada dua ion. Bromide ion pergi kepada anode sebab dia tertarik kepada positive charge ni daripada bateri. On the other hand, plumbum ion ni dia tertarik kepada cathode sebab dia tertarik kepada negatif terminal, negatif charge kat sini, kat bateri tu. So bila ion ni dah bergerak kepada masing-masing, dah pecah, decompose and undergo chemical reaction. So ada berlaku chemical reaction lah sebab ada yang ion lepaskan charge dan ada ion yang akan jadi molekul. So that is chemical changes. So elektrik mengalir lah. So sebab tu bulb ni menyala. Tapi bukan bulb je menyala yang kita akan nampak. Akan ada lagi dua observation yang kita akan nampak, iaitu yang first kali dekat sini disebabkan bromin yang bergerak ke sini dan dia bebaskan elektron daripada sifatnya negatif ion, dia akan jadi neutral. Dia mula negatif, so dia lepaskan negatif dia tu, iaitu elektron dia lepas pada sebelah sini, jadi dia jadi neutral. So bila jadi neutral, dia akan form molecule which is bromine gas. Bromide dia kena jadi gas, dia akan jadi bromine gas. Dia akan jadi ada tu. So observation kita akan nampak adalah brown gas which is bromine gas, dan dia adalah poisonous, kita tak boleh bau dia, kena jauh. Dan kalau plumbum, kita akan nampak plumbum ni dia pergi ke sini, dia pergi ke cathode dan dia akan receive elektron which is daripada positif, dia akan jadi neutral lah. Dia akan jadi neutral which is dia form a molecule. Dan molekul tu dia tak akan terbang macam bromin ni, dia tak akan jadi gas macam bromin. Bromin ni dia ringan, sebab tu dia terbang jadi gas. Tapi plumbum ni dia akan melekat dekat cathode ni. Kalau korang tengok dalam buku ni, dia akan beritahu gray solid is formed at the cathode. Dia akan melekat dekat sini, dekat cathode ni. Okay, benda-benda elektron.
Okay. So tu tentang electrolysis yang melibatkan molten plumbum bromide. Okay, jom. Boleh tengok dulu. Yang lagi satu korang kena ingat lah. Kalau yang pergi dekat anode ni, pergi dekat anode, dia mesti undergo reduction, which is dia akan bebaskan elektron. Maksudnya yang ion yang negatif lah akan undergo reduction. Yang dari satu, kalau yang akan terima elektron, which is cathode, dia akan undergo oxidation, which is dia akan terima elektron. Sorry, terbalik. Kalau dia release elektron, dia akan undergo oxidation, which means oxidation. Kalau dia terima elektron, maksudnya dia undergo reduction. Okay, jelas tak semua? Untuk sekarang ni, ada soalan untuk proses electrolysis ni? Lepas ni nak bergerak pada half equation, sebab half equation pun one of the most problem yang paling besar jugalah dalam soalan-soalan macam ni. Okay, jelas semua untuk yang proses ni? Okay, so kita beres tentang proses dia. Okay, jadi kita terus bergerak pada dia punya half equation. Kalau bila kita kata akan berlaku chemical changes, dia mesti akan melibatkan, which means dia akan ada perubahan charge lah, perubahan charge secara chemical, dan mesti akan melibatkan half equation. Kita kena tahu half equation dia. So apa yang berlaku dekat anode ni? Dan okay, kalau kita recall balik lagi, yang bergerak kepada anode adalah bromide ion, which observation yang kita nampak tadi dia berubah kepada bromine gas. So basically cara nak buat dia punya equation tu, just tulis asal dia, ini buat nak panah kepada dia punya result, dia punya hasil lah, biar tu. So kalau macam cikgu ajar, dia akan jadi macam ni. Yang kalau oxidation, dia punya elektron tu akan berada pada sebelah kanan. Tapi kalau reduction, elektron dia tu akan ada sebelah kiri. Tapi kalau korang tak ingat, kita boleh fikir logik lah. Apa yang berlaku, reduction, contohnya kalau ni dia undergo oxidation which means dia transfer elektron. Dia bagi elektron tu, dia bawa keluar elektron tu. Which means dia pada ion ni, dia tak ada elektron lah, dia hilang elektron dia. So apa berlaku? Dia buang elektron, mesti elektron ni di sini.
Which means kalau bromine gas ni dapat elektron, dia akan form bromide ion. Itu cara logik dia kalau kita nak nampak lah. Nak kita nak buat confirmation betul tak aku buat ion equation ni nampak macam pelik je. Jadi kita buat logik kita. Bila bromine gas, which is neutral, dia dapat elektron, which is negatif, dia akan jadi negatif lah. Negatif ion. Itu konsep dia. Dan kalau untuk positive terminal ni, cathode ni, which includes PB tu, tulis juga apa yang ada, kita ada PB2 plus, and then anak panah, dia akan jadi lambung PB. Lambung molekul, which is neutral. Jadi kat sini, macam kita discuss tadi, reduction ni, dia akan terima elektron lah. Dia akan terima elektron. So kita letak elektron. 2 elektron. Sebab kat sini 2 plus. So kita nak stable kan. Dia letak 2 elektron. So secara logiknya, apa yang berlaku? Positif, bila ion ni positif, dia receive negative charges. Positif tambah negatif, dia akan jadi neutral. Kerana ramai orang keliru tentang ion equation ni. So cara dia yang paling mudah, kita tulis dulu apa dia punya apa yang kita guna, apa substance yang kita guna awal-awal tu, and then buat panah, kita bagi dia punya hasil dia, produk dia. And then kita justify apa yang berlaku pada substance ni, sama ada dia beri elektron ataupun dia dapat elektron. So baru kita boleh letak elektron kita tu kat mana. Tapi basically kalau ikut cikgu, kalau oxidation, elektron dia kat kanan. Kalau reduction, dia kat kiri. Okay, cuba kita cuba yang lain pula. Kita cuba substance lain pula. Zinc oxide. Jadi kalau kita letak zinc oxide dalam ni, jadi kalau dia decompose, dia akan jadi 2 ion, iaitu zinc 2 plus dengan ion 2 minus. Oxygen 2 minus, which is oxide. So zinc 2 plus dengan O2 minus. So jadi bila jadi neutral dia akan jadi zinc. Bila zinc neutral dia akan jadi O2. Dekat sini kita nampak kalau negatif. Kalau negatif, kalau oksigen ni negatif, dia punya sifat ion dia, so dia akan bergerak kepada anode which is undergo oxidation. Anode which is undergo oxidation. So oxidation maksudnya dia akan lepaskan elektron lah. So which means dekat dia punya asal ni akan hilang elektron. So kita tak boleh letak elektron kat sini, kita letak elektron kat sini. So untuk zinc sebaliknya lah, dia akan terima elektron kat sini. Okay. So logikkan kita punya jawapan ni, positif tambah negatif jadi neutral. Positif tambah neutral tambah negatif jadi negatif. Okey, betul lah tu. Okey, boleh semua? Alright. So kita tadi bincang tentang 2 minit 2 minit.
Okay. So tadi kita tengok pada electrolysis yang melibatkan molten compound. So kita baca tadi, maksud electrolysis ni dia melibatkan dua state, sama ada molten compound ataupun aqueous solution. So sama ada dia cair tu dalam bentuk molten ataupun aqueous. Aqueous ni apa? Dia contain water lah. Aqueous which means contain water lah. So kalau kita include kan, contohnya macam plumbum bromide tadi dengan dalam keadaan aqueous, which means dalam tu sekarang ni akan ada 4 ion. 4 ion. Br minus, Pb2 plus, Br minus. Ada water pula, water H plus dengan OH minus lah. So ada 4 ion. So sekarang ni kalau kita cakap tadi, yang akan pergi ke anode adalah yang bersifat negatif, which is anion lah. Dan pergi ke cathode adalah yang bersifat positif, which is cathode lah, cation lah. So tapi sekarang ni ada dua ion bagi setiap charge dia, yang mana akan bergerak kepada setiap elektrod ni, kepada dua elektrod ni. So contohnya yang akan bergerak kepada cathode adalah dua ion lah, H plus dengan Pb2 plus. Tapi yang akan bergerak kepada anode OH minus dengan Br minus. Memang kedua-dua ion ni, keempat-empat ion ni akan bergerak kepada dia punya charge masing-masing. Tapi yang akan berlaku reduction dengan oxidation ataupun kita panggil sebagai discharge. Discharge, ada istilah discharge dalam buku teks yang kita kena pakai dalam jawapan kita juga. Discharge tu, apa maksud discharge? Orang tanya, dis tu bukanlah tidak kan. Dislike, I dislike you. So dis tu bukan maksudnya tidak. Dan charge tu adalah charge lah. So maksudnya dia hilang charge ataupun dia dapat charge. Ada berlaku pertukaran charge kat situ. So discharge tu maksudnya akan berlaku, dia akan bebaskan charge ataupun dia akan dapat charge lah. So dalam kes ni, dalam aqueous solution, dia akan ada setiap elektrod akan ada dua ion yang dekat, dia akan pergi, tapi yang akan discharge hanya satu sajalah. Dan macam mana kita nak tahu ion mana yang akan discharge dekat elektrod ni? Kita ada tiga faktor lah. Kalau tengok butat ada 3 faktor dalam set 37. Ada inert value, concentration of solution, and then type of electrode lah. So inert value yang standard punya yang kita dah belajar biasanya, kita akan bandingkan. Contohnya kat sini aku bagikan dua, which is untuk electrode anode, cathode. Kat sini ada dua ion, which is bromine ion dengan OH ion, which is negatif lah. Kat sini ada H plus dengan Pb2 plus, which is positive, which is cation. So kat sini kita kena bandingkan dia punya darjah, kita kena bandingkan dia punya inert lah. Inert, kita panggil pun factor of inert kan. So kita kena tengok inert value dia. So memang kalau itu kan kita kena rujuk kepada table ni lah, table Busrat 24 ni. Kita akan tengok mana satu yang akan discharge. Okay, cuba tengok. Tadi bromine dengan OH sekarang. Okay, dah tengok semua? Okay, korang tengok dalam table tu, mungkin korang juga
tak tahu macam mana, mungkin korang keliru ataupun masih susah nak baca table ni. So basically kita tak payah tengok value dia sangat, tapi kita tengok kedudukan dia tu. So kalau kita baca kat sini, secara mudah lah, aku nak bagi mudah. Kalau makin ke atas, which is makin negatif, dia maksudnya dia lebih cenderung untuk lakukan oxidation. Makin di ke bawah, dia lagi cenderung untuk lakukan reduction. Oxidation, reduction. Oxidation maksudnya dia akan release elektron lah. Lepas yang bawah, reduction dia akan receive elektron. Kita tengok nilai dia sekalipun, kita dah boleh fikir logik juga. Kalau ke atas tu, which is undergo reduction, oxidation, dia nilai dia makin lebih negatif ataupun negatif sendiri. So which means dia negatif, so dia ada potensi untuk release elektron lah. Dia kena hilangkan elektron dia untuk jadi positif. So sebab tu dia akan undergo oxidation, which is pass dia punya elektron kepada substance ni satu yang akan undergo reduction. Which means dalam redox reaction ni dia include dua-dua lah. Reduction dengan oxidation ni dia akan berlaku simultaneously. So sebab tu dia logik lah kalau kita baca dalam jadual ni. So kalau kat bawah tu, bahagian bawah tu which is more positive, dia akan receive electron, which is reduction lah, dia akan receive electron supaya dia tu akan jadi neutral, untuk jadi neutral. So tu cara nak baca dia. So kalau kita kembali kat sini, apa yang berlaku dekat anode adalah dia akan dia akan bagi elektron kan, sebab dia akan undergo oxidation. So which means dia nak substance yang lagi atas oxidation, bawah reduction, tu je kena ingat. Tak payah sibuk-sibuk pasal nilai ataupun reducing agent tu. Semua agent tu pun kita akan rumuskan daripada apa yang proses dia tu. So yang senang nak ingat, atas oxidation, bawah reduction. So oxidation ni dia kena lagi atas. So kita tengok bromin ke bromin ion ke OH ion lagi atas. Kita tengok kat sini, OH ion lagi atas. So kita tulis dia punya nilai inot dia tu, and then bagi tahu lah yang nilai yang akan undergo oxidation sebab dia more negatif. So dia kena release dia punya elektron tu untuk jadi neutral. Tapi terbalik untuk dekat cathode, dia kena undergo reduction. So ada dua ni, mana satu yang akan undergo reduction? Which is kita nak lagi bawah. So plumbum ke ataupun H+. Kita tengok kat sini. So jawapan dia adalah H+. Dan H+ lagi bawah dalam si inert ni, standard reduction potential ataupun standard electrode potential. So kita kena tulislah nilai dia punya electrode value tu yang melibatkan dia punya equation tu sekali. So tulis and then bagi tahu kesimpulan apa yang discharge. Okay. So ni dalam aqueous electrolysis yang melibatkan 4 ion dalam satu masa. So first factor kita akan bergantung kepada dia punya inert value lah yang melibatkan macam ni. Kita nak tengok. Okay. So ni mudah. Dah habis. Next kita tengok pada faktor yang kedua. Macam mana pula kalau dalam aqueous solution ni ada halide ion which termasuk chloride ion ataupun Cl ion, bromine ion ataupun iodide ion. So apa-apa dalam antara ni dengan anything Cu2+, which is cation lah. Okay. So kalau korang tengok kat buku teks tu, cara nak baca dia, first kali dia tunjukkan anode tu. Dekat anode tu, which anode tu melibatkan anion lah, OH dengan halide ion ni. Halide ni memang dia anion, dia negatif. Charge dia pun negatif. So kita tengok kat sini, persoalannya mana satu yang akan discharge? Kalau kita tengok tadi memang semua ion akan pergi
pada respective charge dia. Tapi mana satu yang akan discharge? Mengikut kepada faktor yang kedua ni, which is concentration of solution, the factor is only considered for the selection of ions at the anode if the aqueous solution contains halide ions. Halide ions with the greater concentration in the electrolytes will be discharged and oxidized at the anode, even though the inert value of the halide ions are more positive. Okay, kita bandingkanlah. Mungkin Cl ion ni, dia punya kalau dalam keadaan concentration yang pekat, elektrolyte ni pekat, so memang akan halide yang akan discharge. Memang akan halide yang discharge. So dia akan form gas lah. Contohnya bromine gas, iodine gas, chlorine gas. Tapi kalau elektrolyte ni dia hadir dalam kepekatan yang rendah, dia akan bergantung kepada inert value. Dia akan berbalik kepada inert value. Jadi hanya melibatkan concentration yang tinggi je lah untuk halide ni. Tapi kalau concentration dia rendah, kita kena bandingkan balik inert value macam yang tadi. Dan untuk yang ni pula, cathode ni pula, dia still sama. Kita kena banding inert value. So sama je lah macam yang awal tadi, kena banding inert value. Yang berubah adalah hanya pada anode dia. Bila dia pekat, kita ambil halide ion yang akan discharge. Okay? Ingat yang akan bergerak, semua ion akan bergerak. Tapi yang akan discharge hanya satu ion je. Antara dua tu. Okay? So ni pasal concentration of solution which includes halide ion. So yang terakhir, faktor yang terakhir, mungkin tak masuk lagi, cikgu tak ajar lagi. Tapi mungkin ada yang dah belajar, which is type of electrode. Sama juga, type of electrode ni dia pun melibatkan anode juga. Semua perubahan dekat faktor ni mostly dia akan melibatkan anode. So kalau halide di concentration tinggi dekat anode yang akan berubah. Sama juga type electrode ni dia melibatkan dekat anode juga. So pada balik. So this factor is only considered for active electrodes. No anions are discharged. Metal atoms at the anode release electrons to form metal ions. Apa ni? Okay, kita bedah sama-sama. Dia firstly kata elektrod yang dipakai adalah active electrode. Active electrode. Kalau macam tadi, electrolysis yang sebelum ni, kita guna sebelum ni, kita pakai inert electrode. Macam carbon, platinum, graphene, tu semua tu inert electrode. Which is, dia tak senang reaktif lah, dia kurang reaktif. Kalau active electrode, dia lebih reaktif, dia senang untuk react. So, macam kat sini kata lagi, no anions are discharged. Lagi satu, dalam electrolysis, kedua-dua elektrod ni mesti sama lah. Kalau kita pakai active electrode copper, so dua-dua ni kena copper. Kalau silver, kalau ferrum. So memang kena pakai dua yang sama. Dalam electrolysis memang dua elektrod ni sama. Kalau voltaic cell, dia terbalik. Dia tak sama dua-dua tu. Dia tak sama dua-dua tu. Kalau copper mungkin dengan magnesium, ferrum dengan karbon dan sebagainya. So kita pakai active electrode. So kat sini, apa yang berlaku, kita tahu anion ni akan mengalihkan elektron. Dia akan send elektron out. Dia akan derma elektron, donate elektron. Tapi dalam hal ni, disebabkan elektrod tu reaktif, dia senang untuk react dengan persekitaran. Which means bila dia kena dengan positif charge ni, dia sendiri akan alihkan elektron tu. Daripada elektrod ni. Elektrod ni sendiri akan alihkan elektron tu. So which means maksudnya ion yang kat dalam ni, dia hanya bergerak saja tapi dia tak akan discharge. Dia takkan terlibat dalam pergerakan elektron. So dia takkan derma elektron dia, so dia takkan jadi takkan jadi neutral dan sebagainya. Dia hanya bergerak saja. Sebab apa? Sebab elektron yang bergerak kepada elektrod yang satu ni berasal daripada elektrod sendiri. Kalau tadi kita belajar yang sebelum ni, anion yang ada kat sini dalam ni yang akan berikan elektrod tu.
elektron tu. Tapi dalam hal ni, bila kita pakai aktif elektron, jadi yang akan donate elektron tu adalah elektron tu sendiri. So yang ni akan, sebab tu kalau kita tengok, kita buat eksperimen ni, yang ni elektron ni akan menipis. Dia akan menipis sebab dia berjeru elektron. Tapi yang kat sebelah sini dia akan menebal. Dia akan menebal sebab dia dapat elektron. Dan lagi satu, kalau kita baca kat sini, dekat cathode tu, cations with a more positive or less negative inner value in the standard electrode potential series will be easier to discharge and reduce to be discharged. Dan sama juga sebelum ni, ion-ion yang kat sini, yang bergerak kat sini, dia akan discharge ikut siri inert dia lah. Dia punya level of inert tu, dia akan bandingkan. So basically, faktor yang ada dalam eco solution yang kita baca kat dalam buku ni, semuanya melibatkan cathode, semua yang melibatkan cathode sama je dia punya cara dia, iaitu kita kena bandingkan antara dua ion tu, mana satu yang lebih kalau oxidation, mana satu yang lebih, kalau reduction yang lagi bawah lah, yang lagi bawah dia akan discharge. Tapi kalau anode, dia akan ada perubahan. Contohnya kalau concentration, kalau melibatkan concentration, kalau halide tu, kalau ada halide, kalau concentration ni tinggi, so halide yang akan discharge. Dan kalau kita pakai active electrode, anion ni takkan buat apa-apa lah. Anion takkan buat apa sebab electrode ni yang akan donate elektron tu. So basically, cathode tak ada perubahan, memang tak ada perubahan. Kita buat cara yang sama, iaitu bandingkan. Yang berubah adalah kita punya anion tu, anode kita. Okay, sama ada concentration of halide ataupun tak ada cathode. Kata dia. Right, so untuk setakat ni ada soalan apa? Setakat ni lah dah nak habis masa kan. Jelas tak? Semua okey semua? Okey Luffy. Soalan apa? Okey. Okey. Faham? Okey, faham. Okey, bagus. So, itulah pasal electrolysis, which is include electrolytic cell, which is will form electrolytic cell. Ada terbalik sikit dengan voltaic cell macam aku beritahu tadi. Tapi persamaan dia yang kita kena tengok kat sini, anode dia ni. Anode ni basically adalah elektron yang akan bebaskan elektron lah, donate elektron, dan cathode akan receive elektron. Tu yang korang kena faham tu. So, sebab ramai orang keliru sebab dia terbalik dengan voltaic cell kan. Dia terbalik dengan voltaic cell. So, korang kena tengok, kalau electrolysis, korang kena tengok kepada bateri dia. Dia connect kat mana. So, baru korang boleh buat semua panjang-panjang tu pasal ion mana yang bergerak, pasal bandingkan semua tu, pasal buat dia punya equation, ion equation dan sebagainya, nak penjelasan yang lain, observation semua tu, kita kena tengok dulu yang ni. So basically kalau dapat soalan electrolysis, kita tengok dulu yang ni. Mana, dia connect kat mana. So kita identify mana yang undergo reduction dan mana yang undergo oxidation. Okay. So basically anode oxidation, cathode reduction. Okay. Anode release electron, cathode receive electron. Sebab apa, anion tu dia negatif dengan bawang kan, bawang negatif, juga cation positif lah. Cat, kita tengok kucing pun kita suka dia, so dia positif. Okay. Mungkin tu saja untuk malam ni. Harapnya semua faham, dapat kefahaman yang baik, dan sama-sama kita tolong antara sesuatu lain dan kita dapat putusan yang semalang. So, mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you semua. Terima kasih Luffy.